Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat jumpa lagi dalam channel YouTube Bebas Gerd dan Gastrik by Wan Shah. Terima kasih kerana anda berada di sini. Bagi yang mereka first time berada di channel ini, saya mohon untuk anda subscribe dan juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video terbaru saya setiap kali saya upload di channel ini. So, paling penting sekali anda dapat belajar sesuatu di sini, anda dapat ilmu, anda dapat pengalaman baru bagaimana untuk mengatasi masalah GERD dan gastrik. InsyaAllah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu yang saya ada melalui pembacaan, kajian dan pemerhatian, dan juga semasa saya bersama rakan-rakan yang lain yang mempunyai penyakit GERD dan gastrik, saya kongsikan di sini untuk dijadikan panduan anda semua. Okay. So Alhamdulillah, ucaplah syukur kita kepada Allah SWT, dan jangan lupa kita sekali untuk berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada syafaatnya untuk kita di hari akhirat nanti, dan juga Allah akan tambah nikmat kita kerana kita sentiasa bersyukur. Dan itu janji Allah bahawa orang yang bersyukur itu adalah orang yang akan ditambah nikmatnya, InsyaAllah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So, apa nak share pagi ni? Apa yang terlintas di fikiran saya tadi adalah saya nak share dengan anda berkaitan dengan orang kata janganlah aniaya badan sendiri dengan makanan-makanan yang tidak sepatutnya kita makan. Okay? Terutamanya yang ada GERD dan gastrik. Kalau anda dah ada GERD dan gastrik, ubahlah cara makan anda. Ubahlah cara ubah cara orang kata pengambilan makanan. Kerana semua penyakit bermula dari makanan. Okay? Makanan yang berada di perut. Okay? Penyakit ni dia start dari makanan yang berada di perut, dan perut itulah yang akan menjadi pusat untuk menjadikan sama ada ia sihat ataupun sakit. Jadi anda lah yang tentukan sama ada nak terus sihat ataupun anda nak rasa nak bebas, nak makan apa saja. Sebab ada orang kata hidup ini hanya sekali, makan je lah. Janji boleh hidup macam biasa. Bagi saya, pemikiran itu kita tak boleh lah ambil sebagai satu panduan, kerana kita mesti berpada-pada dalam makanan, dalam kehidupan kita. Dan kita pun tidak dibenarkan untuk boros, kan. Menyebabkan kalau kita boros, apa akan jadi? Kita akan jadi orang yang tidak cukup duit lah, kan. Maknanya sampai satu masa, belum lagi waktu untuk gaji, kita dah kehabisan duit kerana kita boros. Begitu juga dengan makanan kita, dengan kesihatan kita. Kalau kita makan sesuka hati, apa akan jadi pada kita? Mungkin kita bertambah, badan kita semakin besar, perut kita semakin besar, dan banyak penyakit. Kadang-kadang kita mudah semput, nak berlari, nak jogging pun tak mampu sebab kita nafas kita pendek sangat. Kadang-kadang kita anxiety, tak tentu pasal. Itu semuanya berpunca daripada makanan kita. Jadi jagalah makan kita, pilihlah makanan yang sihat. Contohnya anda nak diet, kan. Kalau anda nak diet, mesti anda pilih makanan yang sihat. Okay? Mungkin kurangkan makan. Contohnya biasa 2 pinggan, so makanlah sepinggan. Yang biasanya sepinggan, ambillah separuh. Okay? Banyakkan sayur-sayuran. Banyakkan orang kata kena ada suplemen lah. Macam kita GERD dan gastrik ni. Pilihlah. Orang kata macam saya sebelum ni cerita madu, cider, lemon. Tapi kalau anda nak pilih pun, nak ambil madu saja ke, nak ambil lemon saja, terpulang kepada anda. Saya hanya mensyorkan berdasarkan pengalaman saya saja. Keputusan untuk anda follow atau tak, itu terpulanglah kepada anda sendiri. Okay. Itu adalah semua pengalaman saya, dan saya praktik, dan Alhamdulillah ada hasilnya. Daripada situ saya selalu amalkan, kolesterol saya turun. Saya punya orang kata normal lah semua. Darah tinggi tak ada, kencing manis pun normal, semuanya normal, Alhamdulillah.
dengan izin Allah SWT, saya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, selepas selalu amalkan apa yang saya ambil itu, yang 3 perkara tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kerana masih lagi diberi peluang kepada saya untuk sihat walafiat, masih lagi diberi peluang untuk mencari rezeki. Okay, so saya juga inginkan anda sihat walafiat. Saya rasa gembira bila ada yang mengatakan dia dah sihat, yang ada yang dah orang kata dah boleh kerja, ada yang dah orang kata dah boleh exercise, jogging, naik basikal. Ada yang juga mengatakan dah tak ada rasa anxiety, dah tak ada rasa takut, rasa sakit dalam perut, angin, batu, acid reflux, semua dah tak ada. Saya rasa syukur sangat Allah, subhanallah. Itu semuanya izin Allah SWT. Saya hanya tunjuk jalan saja, anda lah yang usahakannya. Okay, siapa yang nak sihat, konsisten lah jaga kesihatan, perfikiran yang positif. Okay, seperti saya bagi tahu sebelum-sebelum ni bahawa fikiran positif sangat penting. Bila positif, semua badan akan ada vibe positif, dan kawan-kawan kita pun akan merasai vibe positif tu. Kalau kita baca yang negatif, kita akan jadi negatif, dan aura yang kita dapat pun negatif, dan kita akan sebarkan yang negatif. So semua-semua tu janganlah kita ambil. Okay, pilihlah. Ada kawan-kawan yang update status yang bukan-bukan, better unfriend saja. Sebab apa? Bila kita selalu baca benda yang negatif ni daripada kawan-kawan kita, menyebabkan fikiran kita akan ataupun perasaan kita jadi marah, tak puas hati, dan benda-benda macam tu juga membuatkan penyakit tu datang. Okay, penyakit iri hati, penyakit darah tinggi, penyakit pedih hulu hati, semua tu akan datang kalau kita sentiasa berfikir negatif. So, ubah fikiran kita. Right? So, apa yang saya share ni adalah untuk kebaikan bersama. Jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain supaya mereka juga dapat belajar dan dapat ilmu yang sebelum ni mereka tak tahu. Jadi, apakah anda hanya seorang saja yang nak tahu tentang ilmu ni? Itu taklah baik kalau berfikiran macam tu. Jadi, apa salahnya kita share dengan kawan, kita tag dia, kita komen yang baik-baik, berkongsi pengalaman, kan? Janganlah kata harap pada saya seorang saja untuk menyebarkan ilmu ni, sebab ilmu ni perlu dikongsi. Patut kita bagi tahu kawan-kawan kita supaya mereka juga belajar daripada apa yang mereka rasai sekarang. Mungkin kita tak tahu mereka ada sakit GERD, gastrik, tapi dia orang diam, kan? Macam ramai yang saya dengar dia ada masalah, dia orang bercerita, kawan-kawan dia bercerita. So saya bagi solusi terus. Okay, bantu dia dengan ilmu yang kita ada ni, kita terus bantu dia. Janganlah kita kata pandai-pandai lah kau nak hidup, kan? Atau tak boleh macam tu. Kita kena setiap hari buat kebaikan, sebarkan kebaikan, nyatakan kebaikan, tunjukkan kebaikan, beri kebaikan kepada orang lain, supaya kita jadi manusia yang beri manfaat kepada orang lain. Bila kita banyak beri manfaat, insya-Allah badan kita sihat, kuat, dan otak kita cergas. Alright? So, yang paling penting sekali, jaga makan, minum. Jangan terlampau sangat obses kepada makanan-makanan yang orang kata memang tak beri kebaikan pada tubuh kita. Kalau nak makan juga, ambil lah sekadar rasa tu dah cukup lah. Okay. Macam saya dulu teringin juga nak makan KFC. Dah 3 tahun tak makan KFC. Bila saya rasa sihat sikit, saya beli je lah. Mula-mula saya ambil 1 cubit saja. Lepas tu saya makan seketul ayam, kan? Makan seketul cukup lah tu. Dapat rasa pun Alhamdulillah. So, sampai sekarang pun kalau nak makan fast food pun saya ambil seminimum yang mungkin supaya kesan ataupun penyakit GERD ni tak datang balik. Okay. Sebenarnya penyakit yang datang adalah berpunca daripada makanan kita. Kalau kita biarkan makanan yang tak siap sentiasa masuk, maka tunggulah, nanti akan ada masalah kepada perut kita dan kesihatan yang lain. So, beringat. Okay, jangan terlalu sangat fokus kepada makanan. Okay, banyak
banyakkan minum air, okey, banyakkan orang kata tambahlah sedikit ibadat kita ni yang tak pernah berselawat, tak pernah beristighfar tu, mulakanlah. Okey, sebab apa benda tu adalah makanan orang akhir zaman. Okey, dua tu penting sangat. Sebab dia akan memudahkan urusan kita. Sebab kita bila kita mengamalkan dua perkara tu, insya-Allah jalan kita untuk keluar daripada masalah akan ada. So semoga dapat manfaatlah apa yang saya kongsikan pada hari ini. So jangan lupa subscribe, komen ataupun share yang baik-baik. Semoga anda dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.